Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini. Kerajaan akan perkemas sistem pemeriksaan kehadiran penjawat awam. Juga sambutan Thaipusam di Ibu Negara lancar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan akan memperkemaskan sistem pemeriksaan kehadiran penjawat awam di pejabat kerajaan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan berterusan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata, ia berikutan masih terdapat lompang yang perlu diperbaiki dalam sistem berkenaan. Kenyataan Tan Sri Muhammad Khairul Adib yang dipetik di laman Majlis Keselamatan Negara MKN turut yakin masalah berkenaan akan dapat diatasi segera. Katanya ketika PKP fasa pertama pada Mac 2020, ia berlaku pada musim cuti sekolah. Ketika itu, ramai yang berada di kampung dan perlu diuruskan supaya kembali semula ke stesen kerja masing-masing. Namun berbeza PKP kali ini yang bukan pada musim cuti sekolah. Namun masih ada yang mengambil kesempatan pulang ke kampung. Justru pihaknya meminta semua ketua jabatan membuat pemeriksaan rambang. Langkah itu termasuk memastikan penjawat awam berada di kediaman masing-masing dan boleh segera hadir bertugas apabila diminta ketua jabatan. Kaedah pemeriksaan itu seperti menunjukkan lokasi keberadaan dan membuat panggilan video. Ujarnya, walaupun penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah, namun mereka boleh diarahkan hadir bertugas di pejabat pada bila-bila masa. Permulaan sambutan perayaan Thaipusam bagi penganut Hindu berlangsung dengan lancar di Ibu Negara. Selepas pergerakan membawa pedati dari Kuil Sri Maha Mariamman di Jalan Tun H.S. Lee ke Kuil Sri Subramania Swami di Batu Cave mematuhi syarat dan prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Tinjauan awal pagi tadi mendapati hanya beberapa orang terdiri daripada jawatan kuasa dan petugas sahaja mengiringi pergerakan pedati itu. Pergerakan pedati bermula sekitar jam 2 pagi tadi dan dikawal ketat oleh anggota PDRM. Pergerakan pedati itu juga tidak berhenti di mana-mana lokasi sepanjang perjalanan bagi mematuhi syarat ditetapkan pihak berkuasa. Malah pihak media maupun pengunjung tidak dibenarkan berada di lokasi. Pedati itu akan dibawa semula ke Kuil Sri Maha Mariamman Devastanam di Jalan Tun H.S. Lee pada waktu sama. Sidang khas MKN sebelum ini menetapkan bahawa semua upacara Thaipusam yang lain di kuil tidak dibenarkan dan semua penganut digalakkan melakukan upacara sembahyang di rumah masing-masing. Walaupun tidak dibenarkan di kuil, tetapi pengecualian diberikan iaitu 5 ahli jawatan kuasa atau petugas kuil dibenar hadir ke kuil untuk jalankan upacara keagamaan. Ziarah juga hanya dihadkan kepada seisi keluarga dalam rumah yang sama sahaja. Ketetapan itu dibuat selepas meneliti semua aspek termasuk peningkatan kes harian COVID-19 yang masih tinggi dan nasihat Kementerian Kesihatan serta Kementerian Perpaduan Negara. Sementara itu, sambutan perayaan Thaipusam di Pulau Pinang turut mengekalkan pergerakan pedati membawa Dewa Murugan yang menjadi tradisi sejak hampir 150 tahun. Pedati yang membawa Dewa Murugan berlepas dari kuil Kovil Vedu di Lebuh Pinang, Georgetown jam 3.30 pagi. MKN hanya membenarkan 10 individu dari pihak kuil untuk mengikuti perarakan pedati sepanjang perjalanan. Namun, tinjauan mendapati hampir 50 orang turut serta, termasuk yang menaiki kereta dan motosikal. Orang awam juga didapati menunggu di tepi jalan dan luar rumah untuk menyaksikan perarakan itu. Perjalanan pedati sejauh 7 km itu dilakukan tanpa henti untuk sebarang upacara. Di akhir perjalanan lebih 3 jam itu, pedati sampai di Kuil Natu Kotai Chettiar di Jalan Kebun Bunga. Bagi upacara keagamaan esok, ia akan dilakukan secara tertutup namun disiarkan secara langsung di media sosial.
Pelaksanaan Ops Benteng yang dikuatkuasa tahun lalu nyata menunjukkan keberkesanan apabila berlaku penurunan ketara membabitkan penahanan pendatang asing tanpa izin parti yang cuba menyusup masuk melalui Melaka. Timbalan Ketua Polis Negeri Datuk Syarul Lali Masduki berkata sepanjang tahun lalu hanya 39 tangkapan membabitkan parti berjaya direkodkan di negeri itu berbanding 89 tangkapan pada 2019. Ketiga-tiga elemen itu iaitu di laut, di pesisir pantai dan di daratan tadi yang terdiri pada SJR telah bergabung untuk menjalankan tugas Ops Benteng dan kami ketiga-tiga elemen tadi sentiasa bertukar-tukar maklumat dan bersama-sama dalam melaksanakan tindakan-tindakan. Menurut beliau, situasi itu adalah hasil kerjasama bersepadu pihaknya dengan pelbagai agensi termasuk Angkatan Tentera Malaysia ATM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Immigration serta Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA dengan kekuatan keseluruhan seramai 256 anggota. Datuk Syarul Lali berkata Kuala Linggi di Alor Gajah dikenal pasti menjadi lokasi panas kemasukan parti ke Melaka berikutan kawasan itu berhampiran dengan negara jiran Indonesia dengan anggaran jarak sekitar 74 km. Jarak yang dekat itu membolehkan parti sampai ke Melaka dalam tempoh 1 jam 30 minit jika menggunakan bot dengan enjin berkapasiti 200 kuasa kuda dengan menyasarkan rumah api Tanjung Tuan sebagai panduan untuk masuk ke negeri ini. Justru pihaknya bercadang untuk mendirikan pos pemantau di sekitar Pantai Melaka atau lokasi tumpuan bagi memastikan usaha membantras kemasukan parti dapat dilipat gandakan pada masa akan datang. Beliau sebelum itu menyampaikan taklimat Ops Benteng kepada Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam serta Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali di Markas Taktikal Pasukan Gerakan Marin Kuala Linggi di Masjid Tanah. Tun Muhammad Ali bersama Datuk Seri Sulaiman turut melawat sekatan jalan raya di Kuala Linggi selain menyampaikan sumbangan kepada petugas Barisan Harapan di SGR terbabit. Seorang lelaki berdepan detik cemas selepas terperangkap dalam kebakaran di sebuah rumah di Mahkota Heights, Kuantan kira-kira jam 8.45 pagi tadi. Bagaimanapun, dia terselamat susulan tindakan pantas anggota Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota meredah api seterusnya menyelamatkan mangsa. Penolong Pengarah Operasi Bomba dan Penyelamat Pahang Ismail Abdul Ghani berkata, sebaik dimaklumkan mengenai kebakaran, anggota bomba bergegas ke lokasi dan mendapati kebakaran berlaku di tingkat bawah rumah. Pihaknya kemudian menerima maklumat seorang mangsa terperangkap di tingkat atas rumah. Anggota terbabit kemudiannya segera bertindak mengesan mangsa dan berjaya membawa keluar lelaki terbabit. Mangsa Chin Jiaho, 32 tahun, sesak nafas dipercayai akibat terhidu asap. Dia kemudiannya dikejarkan ke Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA untuk rawatan lanjut. Siasatan awal mendapati kebakaran dipercayai berlaku di ruang tamu rumah dan api dipadamkan sepenuhnya dalam tempoh kira-kira 20 minit. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu mengesan sebuah lori yang dipandu secara berbahaya di Jalan Mak Lagam Ceneh di Kemaman. Kes itu diselesaikan selepas pemandu dan pemiliknya dikesan semalam selepas insiden itu tular di media sosial. Pengarah JPJ Terengganu Zulkarnain Yassin berkata, tindakan diambil selepas pemandu terbabit cuba memotong secara berbahaya sewaktu melalui laluan berbukit di Jalan Mak Lagam Ceneh. Tinjauan di laluan sejauh 30 km itu mendapati banyak lori dipandu dengan melebihi had laju walaupun dalam keadaan jalan yang sempit sehingga menyebabkan kenderaan ringan yang lain terpaksa memberi laluan. Difahamkan laluan itu sering digunakan kenderaan berat yang membawa pelbagai muatan sebagai jalan pintas ke pelabuhan berdekatan. Kebanyakan lori lah. Ya, degil, pemandu lori yang ganas-ganas bawa ni. Kita bawa, kadang tu kita bawa balik dah kereta. Kita sendiri berhati-hati tapi orang lain tu tahu nak ke bawah kada. Lori tu. Memang laju. Sampai kita pun kita yang kena mengalah dengan dia orang. Kebanyakan lori besar lalu. Memang takut lah sebab jalan sempit. Bahu jalan pun tinggi tu. Sepatutnya bahu jalan tu lebar lah sikit. Baru selamat pengguna. Sementara itu, satu operasi dilakukan oleh pihak JPJ Terengganu susulan aduan pengguna laluan terbabit. Kawasan yang dimaksudkan merupakan kawasan
yang merupakan dalam pemantauan kita sebenarnya yang tu. Dan saya juga akan mengarahkan supaya pemantauan lebih kerap diadakan di kawasan Tok Berabit, insya-Allah lah. Beberapa kenderaan berat diperiksa kerana disyaki melanggar peraturan ditetapkan. Saman dikeluarkan terhadap pemandu lori di atas pelbagai kesalahan. Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA tampil dengan pasukan COVID Buster yang banyak membantu petugas barisan hadapan bagi melakukan proses sanitasi awam. Khidmat pasukan bakal diperluas dengan kerjasama dan latihan kepada masyarakat setempat bagi kerja-kerja disinfeksi di kawasan awam. Wartawan Muhammad Ishaq Abdillah Ngah ada laporannya. Jawatan Kuasa Petugas Khas COVID-19 UNIZA bersama Pusat Pengurusan Makmal Berpusat CLMC UNIZA mengasaskan pasukan ini yang terdiri daripada 20 kaki tangan yang terlatih sejak Julai tahun lalu. Inisiatif itu dilaksanakan selepas ada kaki tangan universiti yang terjejas jangkitan wabak COVID-19. Operasi COVID Buster UNIZA juga sebahagian sumbangan institusi ini bagi pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan kerajaan. So apa yang kita buat selain daripada kita membantu untuk pihak luar, kita juga melakukan apa kita panggil transfer knowledge. Okey, kita pindahkan ilmu ni dengan kita melatih pasukan kita ni, melatih mereka yang di luar sana. Kita minta umumnya kata DUN, dia form a team and then beli alat-alat yang diperlukan dan kita latih mereka ini bagaimana nak buat kerja-kerja sanitasi. Dan ini telah pun mereka lakukan. Sementara itu, dengan kepakaran yang ada dari ahli Fakulti Farmasi dan CLMC, pihaknya turut menghasilkan formulasi cecair disinfeksi sendiri. Antara tempat sanitasi awam yang diberi tumpuan seperti bangunan dan kemudahan awam, pusat perniagaan serta kawasan perumahan. Bagaimanapun, khidmat sanitasi hanya diberikan di kawasan zon merah sekiranya perlu. Pihak Kementerian Kesihatan sangat berterima kasihlah kerana kita dapat membantu, dan perbincangan saya difahamkan sudah pun ada dibuat. Cuma kita melihat kepada keperluan di mana yang terdesak, kita akan bersedialah untuk membantu. Peranan COVID Buster tambah penting sebagai langkah waspada peningkatan kes positif COVID-19 di Terengganu. Pasukan COVID Buster ini mendapat latihan daripada pasukan bomba dan penyelamat untuk melakukan disinfeksi di kawasan-kawasan yang terjejas akibat COVID-19. Dan kali ini mereka sedia pula berkhidmat untuk masyarakat. Laporan Muhammad Ishaq Abdillah Ngah, TV3, Terengganu. Pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA memperkasa kerjasama dengan Kerajaan Negeri Perak untuk memacu pertumbuhan industri digital berasaskan pengetahuan dan industri kritikal lain yang terkesan akibat COVID-19. Hasrat ini boleh dicapai menerusi pelaksanaan projek berimpak tinggi, pelaburan strategik dan program modal insan bersepadu yang telah ditekankan dalam Pelan Pembangunan Strategik Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER 2021-2025. Silver Valley Teknologi Perak SVTP misalnya akan menjadikan Perak sebagai peneraju taman teknologi digital di Asia Tenggara. Kedudukan strategik SVTP yang terletak 15 km daripada pusat bandar Ipoh menawarkan hubungan logistik yang berkesan dengan akses mudah ke lapangan terbang, lebuh raya, stesen kereta api dan pelabuhan darat. Ia dijangka menarik pelaburan swasta bernilai kira-kira 14 bilion ringgit dan mewujudkan 13,000 peluang pekerjaan. Ekonomi global dijangka pulih tahun ini bermula dengan China, dipacu sokongan kerajaan di seluruh dunia dan pelancaran vaksin. Pengarah Jabatan Pengurusan Aset Asia Pacific Investment Bank, Hyo Grandlai berkata, China adalah negara pertama di peringkat global yang mula pulih daripada kesan pandemik COVID-19. Ia merekodkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 6.5% pada suku keempat 2020 berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya. Prestasi itu mendorong pertumbuhan ekonominya kepada 2.3% untuk tahun penuh 2020. Jangkaan bahawa vaksin akan tersedia lebih awal daripada dijangka telah memberikan semangat kepada pelabur saham. Selain itu, beliau yakin dasar fiskal dan monetary yang mencukupi dan diperkenalkan oleh kerajaan di seluruh dunia akan menjadi enjin kepada pertumbuhan itu.
besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Senat Amerika mengesahkan Anthony Blinken sebagai Setiausaha Negara yang baru. Pelantikan Blinken itu setelah mendapat 78 undi berbalas 22 ketika pemilihan dilakukan Senat. Blinken, penasihat lama Presiden Joe Biden yang berikrar memperbaiki polisi luar Amerika Syarikat berkaitan hubungan diplomatik dan perikatan. Menurut Blinken, pentadbiran Biden akan menghentikan sokongan ketenteraan ke atas Arab Saudi di Yaman dan menghidupkan kembali rundingan nuklear dengan Iran yang dibuat ketika pentadbiran Obama. Blinken, bekas pembantu keselamatan negara White House dan bekas ketua kaki tangan Biden di Jabatan Perhubungan Luar Negara Senat. Beliau menggantikan Mike Pompeo ketika pentadbiran Donald Trump yang menyaksikan ramai pegawai melepaskan jawatan. This will be, as we've said, a long campaign. Britain mencatatkan angka kematian akibat COVID-19 melepasi 100,000. Perdana Menteri Boris Johnson berkata sukar untuk menaksirkan kerugian yang dialami oleh rakyat selepas menjadi negara Eropah pertama yang melepasi angka itu. Ketika ini, negara Eropah lain berusaha mengetatkan sepadan mereka bagi mencegah strain virus baru lebih mudah merebak. Namun, menurut Johnson, pentadbirannya yang dikritik pada awal pengendalian COVID-19 telah melakukan segala yang termampu bagi meminimumkan penderitaan dan kehilangan nyawa pesakit. UK bergelut untuk melawan gelombang ketiga yang lebih ganas yang dikaitkan dengan varian baru sejak sebelum Christmas. Ia kemudiannya merebak ke beberapa negara lain. Antara negara Eropah yang memperketatkan sempadan ialah Jerman yang sedang mempertimbangkan untuk menghentikan penerbangan ke UK. Satu sindiket pemalsuan surat bebas COVID-19 terbongkar dengan penahanan 28 suspek yang mengaut keuntungan jutaan rupiah. Pembongkaran kes itu dilakukan polis daerah Metro Jaya yang mendapati surat palsu bebas COVID-19 dalam bentuk ujian swab antigen atau PCR yang didakwa menyebabkan kluster baru terutama di lapangan terbang. Kesan dari sindiket ini adalah sangat besar hingga mencetuskan kluster pesawat. Menurutnya, pihak berkuasa dan pihak lapangan terbang sedaya upaya dengan melakukan ujian saringan swab antigen maupun PCR untuk menurunkan angka COVID-19. Sindiket itu terdiri daripada pembuat dan penjual surat berkenaan, manakala pelanggan yang menempah surat palsu itu turut ditahan. Modus operandi mereka melalui penjual yang menawarkan khidmat itu melalui media sosial Facebook. Sindiket pertama terdiri daripada 8 suspek yang menjual surat bebas COVID-19 sekitar RM214 hingga RM257. Tunjuk perasaan di New Delhi memaksa polis mengerahkan 2,000 anggota tenteranya membantu mengawal keadaan. Ia setelah ribuan petani bertempur dengan polis dalam protes menentang usaha reformasi ke atas sektor pertanian. Tembakan gas pembenih mata gagal mengawal penunjuk perasaan yang merempuh sekatan polis menggunakan traktor. Seorang petani terbunuh selepas traktor yang dinaikinya terbalik ketika merempuh penghadang. Manakala 86 anggota polis turut dilaporkan cedera. Kumpulan petani dilihat seakan menawan kawasan Redford yang menjadi lokasi pemimpin memberi ucapan pada sambutan setiap kali sambutan Hari Kebangsaan. Susulan bantahan itu, Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengadakan mesyuarat tergempar bagi menghentikan bantahan. Namun sehingga kini masih belum ada sebarang kenyataan dikeluarkan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan bola sepak Piala Itali. Christian Eriksen meledak gol saat akhir ketika membantu Inter Milan mara ke separuh akhir dengan kemenangan 2-1 mengatasi AC Milan yang bermain 10 orang. Pertembungan di San Siro dibayangi pergaduhan antara penyerang Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku. Menyaksikan kedua-dua pemain meledak gol dengan bintang Sweden itu kemudiannya dibuang padang pada babak kedua. Terdahulu Ibrahimovic memecah kebuntuan menerusi gol pembukaan minit ke-30 selepas menyudahkan hantaran Suelo Meiti. Rafael Leo mengasari Nicolo Barella yang memberikan Inter penalti dan disempurnakan pada minit ke-71 oleh Lukaku. Eriksen masuk dari bangku simpanan berbaki 2 minit permainan, cemerlang menjadikan gol kemenangan menerusi sepakan percuma.
Bola Sepak Liga Perdana Inggeris. Saingan minggu ke-20 bertambah sengit menyaksikan beberapa perubahan besar dalam kedudukan terkini Liga. Menyaksikan Manchester City naik tangga teratas apabila menang besar 5-0 ke atas West Brom. Manakala lain-lain keputusan, 3 pasukan tuan rumah gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas kepada lawan masing-masing. West Brom nyata bukan tandingan City apabila dibelasah dengan jaringan besar di Stadium Houghton. Ilkay Gundogan meledak 2 gol manakala Joao Cancelo, Riyad Mahrez dan Raheem Sterling juga menemui sasaran ketika skuad kendalian Pep Guardiola mendahului satu mata di depan pencabar tetangga Manchester United di persada Liga. Kejayaan ini sekaligus melebarkan rekod 11 kali menang berturut-turut buat The Citizens dalam kempen Liga. Dalam satu lagi aksi, Arsenal naik 3 anak tangga untuk menduduki posisi ke-8 Liga buat seketika selepas pasukan kendalian Mikel Arteta berjaya membalas dendam tersingkir daripada Piala FA apabila menang 3-1 ke atas lawan sama iaitu Southampton awal pagi tadi. Arsenal gagal pertahankan gelaran itu selepas tewas 0-1 pada pusingan keempat di St Mary Sabtu lalu. Namun situasi berbeza dalam kempen Liga ini walaupun terlebih dahulu ketinggalan menerusi gol-gol awal Stuart Armstrong. Arsenal kembali menyamakan kedudukan dan mendahului masing-masing di babak pertama hasil jaringan Nicolas Pepe dan Bukayo Saka. Gol Alexander Lacazette di babak kedua memastikan kemenangan pertama Arteta di tempat lawan sejak mengambil alih pada Disember 2019. Pasukan Liga Perdana Inggeris Chelsea mengumumkan Thomas Tuchel dilantik sebagai pengurus baru selepas pemecatan Frank Lampard. Chelsea mendatangkan bekas ketua jurulatih Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain PSG itu dengan kontrak pendahuluan sehingga hujung musim depan. Pengumuman itu disiarkan dalam laman web rasmi Chelsea awal pagi tadi. Tuchel dalam respon segeranya mengucapkan terima kasih di atas keyakinan yang diletakkan terhadapnya. Berusia 47 tahun, Tuchel yang berasal dari Jerman tidak mengemudi mana-mana pasukan sejak dipecat PSG bulan lalu. Tuchel sudah memulakan sesi latihan pertamanya bersama Chelsea semalam. Mereka akan berdepan Wolves di Stamford Bridge dalam saingan Liga Perdana Inggeris EPL awal pagi esok sebelum melayani Burnley hujung minggu ini. Laporan itu mengakhiri Buletin 1.30. Sentiasa kekalkan jarak fizikal ketika keluar di tempat awam.